Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya kita dapat berkumpul, dapat meneruskan sesi pembelajaran kita dalam suasana PKP ini. InsyaAllah diharapkan para pelajar tahun 5 dapat membuka buku teks kafa pelajaran ibadah, buku teks kafa pelajaran ibadah tahun 5 pada muka surat 45. Pelajaran yang ketiga pada muka surat 45, baca dan fahami. Baca dan fahami. Apa yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah syarat sah puasa. Pada minggu yang lalu, pada minggu sebelum kita bercuti dahulu, kita telah bincang tentang syarat wajib puasa dan dalil diwajibkan, difardukan puasa ke atas kita pada muka surat 44. Baik, untuk pelajaran yang ketiga ini, baca dan fahami, iaitu syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 6. Ada 6, disebut di sini ada 6. Yang pertama, Islam. Maknanya, tidak sah puasa bagi orang yang tidak Islam. Tidak sah puasa bagi orang yang tidak Islam. Walaupun dia mampu menahan dirinya daripada tidak makan, tak minum, bermula pada waktu subuh sehingga waktu maghrib sekalipun, tetapi puasanya tidak dikira sah, kerana yang dikira sah puasa itu bila mana dia seorang Islam. Jadi seseorang Islam itu dengan cukup dia mengucap 2 kalimah syahadah. Baik, yang kedua, berakal. Artinya orang yang akalnya waras, akalnya masih betul, siuman. Kalau dia seorang, dia di kalangan orang yang telah rosak akalnya, gila umpamanya, tidak wajib ke atasnya, tidak sah puasanya. Orang gila tidak sah puasanya. Termasuk juga tidak sah puasanya bila mana akal kita ni boleh hilang dengan sebab apa? Pensan. Pensan, batal puasa kita. Batal puasa dengan sebab pensan. Mana hilang pensan ni, akan hilang akal kita seketika. Sebab itu, syarat sah puasa mestilah dia di kalangan orang yang berakal, akalnya waras, kekal sehingga tempoh waktu dia berpuasa. Baik, yang ketiganya, berniat pada malam sebelumnya untuk puasa fardu. Untuk puasa fardu, maknanya seperti puasa Ramadan ataupun puasa qada, puasa ganti Ramadan, mestilah berniat pada malam hari untuk dia berpuasa pada esok harinya. Kalau dia berniat selepas waktu subuh umpamanya, dah masuk waktu subuh baru dia teringat nak berpuasa Ramadan esok, tidak sah puasanya. Maknanya dia mesti berniat sebelum masuk waktu subuh. Dia boleh berniat untuk berpuasa fardu bermula masuknya waktu maghrib. Bermulanya waktu maghrib malam tu, esok je dia nak berpuasa, dia boleh dah berniat. Inilah satu-satunya amalan di antara amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh berniat dulu. Niat dulu, kemudian esok baru kita beramal, makna kita berpuasa. Baik, yang keempatnya, mumayyiz. Apa yang dimaksudkan mumayyiz ni? Iaitu orang yang dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Maknanya kanak-kanak yang belum baligh. Mumayyiz ni kanak-kanak yang belum baligh, tetapi dia dah mumayyiz, dia kata. Mumayyiz ni dia dapat membezakan mana baik, mana buruk, mana kotor, mana yang tidak kotor, mana najis, mana yang bukan najis. Itu kan. Dia dapatlah untuk melaksanakan, misal kata dia tahu macam mana untuk beruduk, itu mumayyiz. Dia dah tahu. Dia tahu macam mana untuk bersembahyang, mumayyiz, walaupun dia belum baligh, belum cukup umur. Sah puasanya. Sah puasanya walaupun dia belum cukup umur. Baik, yang kelimanya, suci daripada haid dan nifas. Ini khusus kepada perempuan, tidak pada lelaki. Yang ada haidnya perempuan, yang ada nifasnya
perempuan, tak ada pada lelaki. Jangan orang lelaki bagi alasan dia tak boleh puasa hari ni, dia ada haid. Salah. Hanya khusus kepada perempuan, suci daripada haid dan nifas. Haid ini ialah darah kotor bagi perempuan setiap bulan. Sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Sebanyak-banyak haid itu 15 hari 15 malam. Kalau bulan Ramadan 30 hari, mungkin 15 hari dia tidak dapat berpuasa kalau haidnya sampai 15 hari. Itu bagi perempuan yang ada haid. Nifas iaitu perempuan yang telah melahirkan anak. Selepas dia melahirkan anak, dia akan memberi kesan kepada dirinya keluar darah lagi. Masih keluar darah lagi waktu selepas dia melahirkan anak. Itu dipanggil nifas. Sekurang-kurang nifas itu satu lahzah ataupun satu sa'ah dipanggil. Saat dia mengeluar, dia melahirkan anak, mungkin keluar darah. Selepas itu kering. Itu sekurang-kurangnya. Dan paling banyak, paling lama berlakunya nifas ialah 60 hari 60 malam. Itu maknanya kalau sebulan puasa 30 hari, kalau dia awal Ramadan dia dah melahirkan anak, mungkin sampai 60 hari, maknanya sebulan dia tak berpuasa. Sebulan dia tidak berpuasa. Bagi perempuan yang haid dan nifas ini, dia perlu menggantikan, mengqadakan puasanya, puasa Ramadannya. Baik, itu suci daripada haid dan nifas. Maknanya kalau dia ada haid, ada nifas, tidak sah puasanya. Baik, yang keenam, dapat menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau dia Islam sekalipun, kalau dia berakal sekalipun, tetapi dia tak dapat menahan dirinya daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti yang mana? Dia minum dan makan. Itu perkara mudah yang boleh menyebabkan batalnya puasa. Makan dan minum, batal puasanya. Jadi sah puasanya dia bila mana dia dapat menahan dirinya daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada masuk waktu subuh sehingga terbenam matahari, iaitu masuk waktu maghrib. Itu tempoh waktu untuk berpuasa. Dan insyaAllah di atas syarat sah puasa ini, saya meminta para pelajar untuk membuat nota dalam buku tulis kamu, iaitu syarat sah puasa yang 6 perkara ini, insyaAllah. Sekadar itu untuk pelajaran kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.